pagi. Zack Mereka dengan Fiona. Hari ini hari Ahad, tanggal 26 Disember 2021. Thank you. Zack nak sebut 2022 tadi kan. So apa, kita pun makin lama makin menuju ke tahun yang baru. You know, bila sebut tahun baru, azam yang baru sudah pasti. You know, Zack nak tanya kepada anda semua lah kan. Apakah azam tahun 2021 yang tak tercapai? Cuba korang kongsikan. Mungkin 2022 nanti you guys boleh sama-sama capai benda tu. Selamat pagi bagi anda semua. Sebelum Fiona mulakan, Fiona punya hujah pula. Nak sarankan kepada anda semua untuk saksikan kami di Facebook Borak Kopitiam. Sebab apa? Kejap lagi kita nak ajak anda semua untuk sembang-sembang dengan kita. Mungkin ada perkongsian daripada anda semua. Anda boleh sampaikan menerusi ruangan komen yang ada di Facebook Borak Kopitiam. Baiklah, tadi Zack sebut tentang apa antara azam-azam 2021 yang anda semua tak sempat nak capai. Betul. Kan, korang mungkin anda semua boleh bawa ke 2022 untuk capaikan. Zack, cubalah tanya saya, apakah azam 2022 saya? Okey, tapi sebelum tu biar Zack sama rata sikit. Macam tu. Okey, Fiona punya azam 2021 yang tidak tercapai lagi apa dia, Fiona? Kita nak tahu. Sebenarnya dah tercapai. Dah tercapai, okey. Tapi apa azam tu secret lah, biarlah rahsia. Dia suruh kita tanya dia, lepas tu dia nak buat-buat macam secret pula. Saya suruh Zack tanya apa azam baru saya 2022. Okey, apa azam baru Fiona 2022? Dengan cakap murid ni. Of course lah. Kita tak nak cari gaduh dengan perempuan. Jangan cari pasangan wanita. Saya nak cuba untuk buat live streaming. Huiyo! Live streaming game ke? Yes. Wah, terbaiklah. All the best lah. Saya tahan selama sebulan ni. Janganlah macam tu. Bagilah saya motivasi. Alright, itu Fiona. Okey, itu Fiona. Bagaimana pula dengan anda? Teruskan walaupun kita tahu apa tu sekarang ni ramai sahabat-sahabat kita, saudara mara kita yang terkesan dengan apa tu bencana. Betul. Yang semua tahu, saya rasa bencana banjir. Tetapi dalam masa yang sama, saya suka macam kita semua kena tengok, bak kata orang putih, look on the bright side. Betul. Di mana waktu sekarang ni antara benda yang manis yang kita boleh dapat adalah betapa bersatunya kita semua sebagai rakyat Malaysia. Memang saya rasa macam saya cakap, saya rasa nak bagi satu tepukan lah kepada anda semua, termasuk diri sendiri anda semua. Betul. Kita kena teruskan hidup kita, tak kisahlah macam mana pun, kita kena tabah, kita kena be strong dan kita kena ada di be there for each other. Betul. Tak kena dekat batang hidung kita lagi, tak semestinya takkan kena satu hari nanti. Kita teruskan berdoa, kita teruskan membantu sahabat-sahabat kita dan saudara mara kita yang terjejas. Okey, saya yakin ramai yang apa tu makan tak kenyang, tidur tak lena memikirkan nasib sahabat-sahabat. Bagus, sangat-sangat bagus. Baik, sekarang ni kita nak teruskan bersama dengan penonton-penonton kita berkenaan update COVID terkini. Mungkin kita terlepas pandang juga kerana terlalu fokus dengan banjir, dan ini kita nak beritahu sedikit update di mana sekarang ini kes terbaru seperti anda semua dapat lihat 3,160 kes COVID-19. Dan selain daripada itu juga kita nak bagi tahukan kepada anda, jika anda ada simptom atau apa-apa, jangan lengah-lengah lagi. Terus pergi ke klinik, terus pergi ke hospital, cek, buat swab dan sebagainya. Ambil inisiatif sendiri. Dan dos penggalak pun kini telah makin giat untuk diberikan. Tarikh yang baru juga akan diumumkan pada minggu hadapan. Dan setakat ini kita nak umumkan pula, kita nak bagi berkongsi dengan anda pula dengan info-info banjir yang baru-baru ini. Setakat ini 45,324 mangsa banjir daripada 13,065 keluarga masih lagi berada di PPS di 7 negeri yang dilanda bencana tersebut. Jadi sama-sama kita di sini bagi mereka yang sedang memberikan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir, teruskan good job kepada anda semua yang sudi curi masa untuk membantu mereka yang terlibat dengan bencana alam Terima ini. kasih sangat-sangat semua warga negara Malaysia. Baik, seterusnya ini adalah ramalan cuaca signifikan 26 Disember hingga ke 1 Januari. Seperti anda semua dapat lihat berdasarkan analisis model ini, Malaysia weather sekarang ini telah dapat tengoklah menjangkakan akan berlaku luruan monsun pada 27 Disember sehingga 1 Januari, dan pada masa yang sama terdapat sistem cuaca tekanan rendah di Laut Cina Selatan, dan keadaan ini berpotensi menyebabkan hujan berterusan di timur Sabah pada 27 hingga 30 Disember dan Barat Sarawak pada 29 hingga 31 Disember, manakala di Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan pada 30 Disember
hingga 1 Januari 2022. Dan ini ialah kalau kita dapat tengok sekali, kalau anda dapat baca juga di bawah tu, di mana angin kencang dari laut bergelora diramal berlaku di perairan Laut Cina Selatan, termasuklah kawasan perairan pantai timur Semenanjung pada 26 Disember. Mana hari ini sehingga 1 Januari 2022. Orang awam yang merancang perjalanan ke kawasan-kawasan berkenaan dinasihatkan sentiasa berwaspada dan peka dengan maklumat-maklumat yang terkini. Ini ramalan. Jadi bila ramalan yang dah keluar, bukan kita nak kata terus jadi, dia ramalan. Jadi tolong sediakan payung sebelum hujan. Jadi sekarang ni kita nak bagi tahu, berkongsikan sedikit info juga dengan anda, antara benda-benda yang anda boleh lakukan siap siaga hadapi ancaman gempa bumi dan juga tsunami. Ini dia antara benda yang anda boleh lakukan adalah pack dokumen penting, pakaian selimut, kasut, lampu suluh dan bateri, kit bantuan kecemasan dan ubat-ubatan whistle, makanan tahan lama, air, radio mini, kit kebersihan macam ada mask, sanitizer, telefon dan power bank dan sedikit wang. Okey, masukkan dekat satu beg supaya senang. Satu rumah, satu beg kecemasan. Betul. Yang ini boleh juga anda pack untuk banjir pun juga. Dan kami nak sarankan kepada anda yang tengah menonton ni, boleh tak ambil gambar? Boleh kita tunjuk balik sekali lagi? Boleh tak penerbit kita tunjukkan sekali lagi? Okey, penonton semua ambil gambar sekarang ni dan kongsikan kepada semua. Mungkin ada yang terlepas pandang, tak sempat, tak terfikir pun untuk search perkara ni di internet. Dan tolong ambil gambar, kongsikan di grup-grup yang anda ada. Semoga memberi manfaat dan dapat membantu. Itu yang kita nak. Setiap kali apa-apa yang kita kongsikan di Borak Kopitiam, kita sentiasa nak memberikan manfaat kepada anda juga, kepada kami juga, insya-Allah. Dan hari ini topik kita akan bincangkan hadapi bencana banjir. Dan saya percaya sekarang ni memang ramai anda semua yang dah pulang ke kediaman masing-masing untuk melakukan kerja-kerja pembersihan dan sebagainya. Hari ini kita akan bawakan tetamu-tetamu antara mereka yang terlibat dengan bencana ini untuk kongsikan pengalaman mereka, untuk mereka bagi tahu kita macam mana kita nak hadapi situasi macam tu dan apa yang kita perlu lakukan. Betul. Dan jadi, macam kita dapat lihat juga di dalam situasi bencana banjir ni, kita dapat lihat ramai sahabat-sahabat kita yang turun padang, yang turut membantu. Macam sahabat kita sendiri Haziq, ramai lagi kawan-kawan selebriti, sahabat-sahabat kita yang bukan selebriti, yang tak kena, yang Abang Viva tu kalau kita tengok viral dekat social media. Dan baru-baru ni alhamdulillah Zack berkesempatan untuk turut turun padang bersama dengan Tuan Fahdi Ghazali dan juga tim Funnel Evo untuk memberikan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir yang terjejas. Dan sebenarnya kalau Zack nak berkongsi sikitlah dengan Fiona dan penonton kan. Sebenarnya kita target nak pergi tempat lain tau. Zack dengan tim Funnel Evo bercadang untuk pergi ke tempat lain. Kemudian bila kita sampai ke kawasan itu, kita ni footage ni kita dekat Dewan Kiambang dekat Seksyen 7 Shah Alam. Ini pula dekat Kampung Pandan Jawa. Zack nak masuk dekat dalam tu susah tak? Dekat Kampung Pandan Jawa tu, bila Zack sampai dekat depan dengan tim Funnel Evo, kita orang tak boleh masuk disebabkan memang Kampung Pandan Jawa pada ketika itu memang tengah air naik. Tu sampah naik, lepas tu kereta-kereta yang tersadai tepi semua, so lori tengah-tengah memang tak dapat. Jadi yang meluluhkan hati Zack dengan sahabat Zack daripada Funnel Evo time tu, Fadil nama dia, apabila salah seorang mangsa yang berada di Kampung Pandan Jawa tu kata, tak apalah adik, tak apalah bantuan tak dapat turun, tak apa. Sebab Zack kata ada lori kan, waktu ni Zack tengah cakap ada lori dekat depan tu bang, kita nak bagi bantuan dekat penduduk sini. Dia kata tak boleh masuk ni dik, tak boleh masuk ni. Tak apalah, bagilah bantuan tu dekat penduduk tempat lain yang lebih memerlukan. Sedangkan kita di mata kasar tengok, ya Allah, kau perlukan kot bantuan ni kan. Dia kata, tak apalah, tak dapat bantuan, bagi kat bantuan orang lain. Anda semua datang bagi moral support pun dah cukup. Saya sangat-sangat terkejut tau. Sebab itu kami terus ke destinasi di Dewan Kiambang dekat Seksyen 7 Shah Alam. Selepas di situ pula kita bertukar kontak. Lepas tu sukarelawan dekat situ, dekat PPS itu pun bagi kontak number, kata ini dekat Jeram, di sekolah menengah, di sekolah kebangsaan Datuk Maharaja Lela. So ini semua tempat-tempat last minute. Ini lokasi terakhir Zack dengan tim Funnel Evo pergi. Antara jenis bantuan yang Zack dengan tim Okey, alhamdulillah pada ketika itu kita dapat tahu yang mereka tidak perlukan dah makanan sebab terlalu banyak. Jadi kita bagi bantuan-bantuan macam pakaian-pakaian lah, terutama sekali pakaian-pakaian harian, terutama untuk wanita. Sangat-sangat memerlukan. Lepas tu hand sanitizer dan sebagainya. Macam-macam lah. Jadi apa pun
ramai waktu benda ni berlaku, ramai yang nak memberikan bantuan, nak menghulurkan bantuan tau. Macam contoh macam Zack ceritakan tadi kan, Tim Fun Evo dengan Tuan Fahdi Ghazali. Tuan Fahdi beberapa hari sebelum tu, dia operate di belakang dia tau. Dia buat bone marrow yang ambil tulang sumsum. Dia memang tulang belakang dia sakit tau. Tapi dia daripada Kelantan, dia kata saya nak turun juga. Itu yang ini dikatakan semangat orang nak membantu antara satu sama lain. So, Tim Fun Evo pun turut sama semangat. Tuan Fahdi turun, tulang belakang sakit. Tapi saya tanya banyak kali, Tuan Fahdi boleh tak angkat barang ni? Boleh tak angkat barang ni? Dia kata, tak apa Zack, boleh dia angkat. So begitulah betapa komitednya kita semua untuk memberi bantuan kepada mangsa-mangsa yang terlibat dengan bencana banjir ini, sebab kita tak tahu bila masa yang kita diberi ujian. So itulah sedikit pengalaman yang Zack boleh kongsikan, sebab tu Zack turun bersama dengan tim Funnel Evo dan Tuan Fahdi Ghazali. Right, good job. Memang banyak mengajar lah sebenarnya. Lebih rasa, ya Allah, patutnya aku bersyukur kot. Aku terlalu minta apa yang aku nak, tapi sebenarnya Tuhan dah bagi dah apa yang aku perlu. So bersyukur sajalah. Bila kita bersyukur, Allah akan bagi. Kalau kita tak bersyukur, itu sebenarnya yang lagi kita nak elak daripada kufur nikmat lah. Untuk membalas Zack punya niat, Zack punya usaha, Fiona nak sajikan Zack dengan persembahan lah. Persembahan apa? Tapi bukan Fiona yang sembahkan, tapi kita bawakan penyanyi-penyanyi peserta sebenarnya daripada lagu Cinta Kita. Jangan terkejut Zack. Tiba-tiba jatuh ada surprise. Tiba-tiba got you there. Dan sekarang ni berada bersama kita di atas talian. Kita ada couple pertama daripada lagu Cinta Kita, iaitu kita ada Pasha dan juga Puteri. Pasha Puteri dan juga Syafiq dan Zazo. Pasha Puteri dan juga Syafiq and Zazo. Oh, Pasha. Kita kenal Pasha ni daripada dia seorang tau. Tiba-tiba dah berdua lah. Alright you guys. So lagu Cinta Kita kan. Kita nak tanya Pasha dengan Puteri dululah kan. Apakah perancangan Pasha dengan Maria untuk persembahan final ni malam ni? Kenapa gelak? Sebab Pasha dan Maria. Pasha dan Puteri. Pasha dan Maria. Ya Allah, sebut Pasha tadi Pasha dan Maria. Pasha dan Maria. Tak dengar. Alamak, tak dengar. Mungkin suara Pasha dalam hati Maria mungkin. Cuba. Cubaan? Okey, Cun. Okey. Alright, jadi perancangan kami untuk Yes. Boleh dengar. Okey. Jadi perancangan kami untuk malam ini sebenarnya kita merancang hanya untuk bagi yang terbaik. Kita nak all out dan juga apa yang bila kita dah sampai kat final, jadi kita just nak bagi a good show lah for Malaysia. Suara Maria lagi besar. Cuba Maria cakap sikit Maria. Pelik, kenapa? Buat beritahu semua, ini adalah Puteri. Saya Puteri. Maria couple lagi satu. Kenapa Pasha dah... La ilaha illallah. Pasha dah Puteri. Ni kenapa... Ya. Tadi saya bagi Puteri. Aduh. Hai. Sorry. Minta maaf Puteri Dia double P. Pasha dengan Puteri. Patutlah dia gelak. So, ini kenapa macam ni? Okey, tak apa. Pasha dan Puteri. Kita lupakan ni. Tak apa. It's okay. Pasha dengan Puteri. Selain daripada kita tahu yang lagu Cinta Kita ni dah musim ketiga, betul? Jadi, kalau kita tengok tiap minggu pasangan Puteri sentiasa memberikan persembahan yang luar biasa. Even kalau tengok dalam latihan pun. Adakah you guys masuk sini memang betul-betul nak tunjuk yang kita orang lagi bagus pada orang lain? Cuba Puteri bantu. Alhamdulillah sebenarnya, sebab every week Puteri dengan Pasha tak expect pun yang kita orang akan konsisten lah, sebab ada je sebenarnya turun dan naik dalam persembahan yang kita orang sendiri rasa. Tapi untuk setiap minggu tu memang kita orang bagi yang betul. The best. Okey, setiap minggu tu memang tanam niat nak bagi the best lah kan. Yang ini betul. Untuk Pasha dan Puteri. Syafiq dengan Zazo ni senyap je. Apa kata kita tanya pula? Ini bersama Syafiq ni datang dengan kita hari tu solo. Tiba-tiba dah berdua. Aduh. So, apa perancangan untuk Syafiq dan Zazo bagi persembahan terakhir malam ni? Mungkin Syafiq boleh beritahu. Okey, untuk malam ni biasanya kami sepanjang pertandingan ni kami bawa lagu ballad. Jadi untuk malam
hari ni kami akan sampaikan something different, lagu rancak dan juga satu lagu single kami berdua. Jadi kami sangat excited lah sebenarnya nak tunjuk kepada penonton di luar sana, especially yang mengikuti lagu Cinta Kita Tiga ni, sebenarnya couple Syafiq dan Zazu ni boleh je nyanyi lagu rancak. Nak tengok macam mana kita orang dance ke malam ni, kena tengok pukul 9 malam ni di TV3. Zazo, Ya, saya. apa 3 kelebihan yang ada kat Syafiq yang tak ada dekat laki-laki lain sebelum ni? Come on. Okay, obviously satu, suara dia power. dia register dia vocal range dia besar. Okey, satu. Yang kedua, dia punya akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Dan yang ketiga, semua orang tahu kot, dia hello. Okay. Dia hello. Syafiq dah kembang dah ni. Terapung. Aduh, hai. Okey, jadi itulah dia malam ni kira Pasha Putri, Syafiq dan juga Zazo akan sama-sama membuatkan persembahan yang terbaik. Mungkin kita boleh bagi ruang juga untuk mereka untuk berikan kata-kata kepada penonton-penonton yang nak menonton malam ni secara ringkas. Silakan Pasha dengan Putri dulu. Baik, Terima kasih sebab dah support kami sampai ke final. InsyaAllah kami akan lakukan terbaik. Jangan lupa malam ni lagu Cinta Kita 3, 9 malam dah pentas akhir. Support semua dan jangan lupa vote kami ya. Ini Pasha Putri. Thank you. Alah, Syafiq. Syafiq dengan Zazo. Okey, kami juga nak ucapkan terima kasih kepada semua penyokong kami dari minggu pertama sampailah ke minggu final, especially kepada geng Syafiq dan juga Zazu Chiller. Dan juga jangan lupa untuk tonton persembahan kami pada malam ni. Yang paling penting sekali, sepanjang persembahan bermula daripada jam 9 malam, malam ini kena vote kami berdua, tim Syafiq Zazu. InsyaAllah kami akan cuba berikan yang terbaik. Alright. Baiklah. All the best guys All the best. untuk LCK malam ni. Kita jumpa lagi Thank you. nanti. Pasha Putri. Okey. Itulah dia. Alright. Jadi macam-macam lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Terus tulis komen anda sebab kita nak baca. Dan apa-apa pun kita rehat dulu ya Fina. Ya, kita jumpa sebentar lagi. Zack, rasa-rasanya kan next boleh tak kita yang masuk? Kita masuk mana? Lagu Cinta Kita. Tak payahlah. Dah berkutu dah. Seorang mak, seorang bapak. Alright. Jadi kalau tadi kita dapat borak dengan Pasha Putri, Syafiq dengan Zazo. Sekarang ni kita bersama dengan Acik dan juga Maria. dan juga Haris dan Wani. Selamat pagi. Selamat pagi. Yes, okey. Kita nak tanya Acik dengan Maria dululah. Kan kalau kita tengok biasanya dekat lagu Cinta Kita, Acik dan Maria sangat selesa bila anda berdua berkolaborasi bersama. Jadi boleh komen tak tentang pasangan anda? Komen tentang pasangan ya. Silakan. Maria sini kita bagi Maria komen pasal Acik dulu. Okay. Since kita orang masuk balik, berentak balik di RCK, tes RCK. So buat masa ni kami rasa keserasian tu dah datang balik kepada kami berdua. Mata tu. Boleh mata. nampak tu mata. Tadi. Acik betul? Acik boleh approve tak benda tu? Acik boleh approve tak benda tu, Cik? Ya, macam tu. Ada tak komen apa-apa tentang Maria, Acik? Macam Maria juga, macam Acik, kita orang kalau rehearsal, kalau kami praktis sama-sama pun kita orang akan dapatkan chemistry, dapatkan keserasian. Dia bagi, saya bagi macam tu. Dapat dirasai lah macam tu. Fantastic Okey. Kira family kat rumah pun restu lah tu kira. Doakan yang baik-baik ya. InsyaAllah. Lajunya tanya soalan tu. Haris dengan Wani. Haris dengan Wani, kita nak tanya bagaimanakah perasaan Haris dengan Wani bila dapat sampai ke episod final LCK 3 ni? Ya, Alhamdulillah. Mani pun tak expect yang Mani dapat final. Tapi Kita bersyukurlah. Bersyukur sangat-sangat dapat final. Sebab kita Alhamdulillah. dah lalui selama 8 minggu lagu Cinta Kita ni dan Kita akhirnya pun kita ada sampai. lah turun, ada naik, ada macam struggle lah untuk macam nyanyi lagu. Sampai ke tahap pentas akhir tu. Ya, betul.
Haris, nak tanya Haris. Biasa Ya, kalau saya. kita tahu kan, kalau kita tahu dalam rancangan reality ni takkan lari dengan drama tau. Macam Haris dengan Wani, you guys sebagai pasangan dalam SK3 ni pernah bergaduh atau kecil hati ke apa ke? Kita dengan perempuan tak boleh kalah. Tak pernah, cuma macam Cik, dia punya tak pernah. Kita tanya Haris tu. Dia terus jawab tak boleh. pernah. Kita orang boleh sama-sama Okey, dia habiskan tegur. ayat dia. macam you ni jangan macam ni macam tu. Habis-habis macam tu je. Tak adalah bergaduh sampai apa-apa tak ada. Wow. Oh, boleh ni lah, boleh settle lah Yes, sebab hari ni kalau Wani menjawab ke apa kan dia diam. Macam Wani ni dulu Wani macam Macam you ni ni. kenapa macam ni? Macam Betul ni. diam. Macam itulah. Tadi pun sempat lagi. Jalan. Yo, sepah lah macam tu. Pas sempur. Yo, tahu. Sepah. Dia ada sweet dia tu. Tapi Haris nampaklah dekat situ Haris memang jenis yang cool Ya. cool guy. Kita relax. Dia relax. Acik dengan Maria pula macam mana? Ada tak gaduh-gaduh? Gaduh-gaduh. Ada. Seperti mana yang semua tahu tu, masa di awal-awal episod tu. Episod ketiga. Adalah macam salah faham tu. Tapi benda yang dah lepas, biarkan dia berlaku lah. Betul. Macam pasangan bercinta lah. Jadi Ya. kalau orang bercinta pun dia akan ada Ada ups pasang and surut downs, dia. betul? Okey, akhir sekali mungkin boleh secara ringkas sampaikan sedikit pesanan ke apa kepada penyokong-penyokong anda. Kita start dengan Acik dan juga Maria dulu. Okay, so jangan lupa kepada mereka di luar sana, saksikan kami di pentas akhir lagu Cinta Kita malam ni. Betul tak, Cik? Ya, pukul 9 malam dan jangan lupa undi Acik dan Maria. Ya. Yes, Dan- okey. Kenapa? Dan apa? Dan saksikan. Dan saksikan. Hari lawan ni pula. Pentas akhir. Ya, betul. Okey, Haris dan Wani. Okey, semua jangan lupa untuk terus sokong, doakan yang terbaik untuk tim Haris Wani dalam pentas akhir malam ni. Di TV3 jam 9 malam. So, okey Wani nak minta korang semua jangan lupa undi Wani dan Haris. Undi and sokong. Haris. Nak kita orang menang undi tahu banyak-banyak kata Jumai banyak. Jumai pilih iPhone apa-apa. Undi apa bagi balik jangan suruh duk ambil terus tau. Seorang 10 kali undi. Alright. Yes. Thank you guys. All the Terima best semua. kasih. All the Bye. best. Thank you. Bye. Sabar nak tengok malam ni. Haris redong. Redong. Oh, itu kalau dalam pasangan dia ada yang seorang yang dia macam pendiam sikit, seorang lagi yang tolong hypekan keadaan. memang So kita wajib. nampak Haris dengan Wani tu mesti best kan? Okey, tapi kembali kepada topik kita pada hari ini iaitu bencana banjir. Hadapi bencana banjir. Jadi mungkin kita boleh tengok sedikit ataupun kita akan bersama dengan sukarelawan kita terlebih dahululah untuk mengetahui Tapi lebih sebelum lanjut. kita bersama dengan sukarelawan tu kita nak berkongsikan kepada penonton lah kronologi banjir yang telah disediakan oleh sahabat kita tak lain tak bukan Syahmi. Jom kita saksikan. Siapa sangka, hujan lebat yang berterusan bermula 16 Disember lalu telah mengakibatkan beberapa kawasan di Malaysia mengalami banjir buruk. Kejadian banjir kilat ini telah memberi kesan kepada lebih 70,000 orang sehingga kebanyakan mangsa mengalami kerugian disebabkan kerosakan harta benda, malah ada yang kehilangan nyawa. Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia telah mengeluarkan amaran cuaca buruk tahap kuning di kawasan seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan Pahang bermula 16 Disember hingga 17 Disember lalu. Luruan monsun dan lekukan tropika antara faktor yang menyebabkan beberapa kawasan terutama di pantai timur Semenanjung mula menaiki air. Empat sungai utama di ibu kota iaitu Sungai Gombak, Sungai Kelang, Sungai Batu dan Sungai Kerayung telah melepasi paras bahaya ekoran hujan tanpa henti yang turun menyamai taburan purata hujan selama sebulan. Lokasi dekat Brickfield. Sebilangan besar jalan utama di Kuala Lumpur terpaksa ditutup kerana paras air mula meningkat. Selain itu, terowong semat juga telah ditutup sepenuhnya kepada pengguna bagi pengaktifan sistem banjir. Disifatkan sebagai luar jangka,
jalan-jalan yang menghubungkan ibu negeri Selangor itu mula dinaiki air dan menyebabkan ramai yang terkandas sehingga terpaksa bermalam di dalam kenderaan masing-masing. Ketika lebih 24 jam Shah Alam dilanda banjir, masih ramai yang terperangkap di kawasan Taman Seri Muda. Selain itu, tanpa sumber elektrik dan air bersih menyebabkan ramai yang kelaparan sebelum tibanya bantuan. Susulan kejadian banjir yang melanda beberapa kawasan di 4 buah negeri, Mentakap dan Temeloh Pahang juga terjejas teruk ekoran limpahan air sungai Semantan yang dibawa dari Bentong. Sehingga kini sebanyak 70 pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka untuk menempatkan lebih dari 2,400 keluarga yang terkesan. Amaran hujan berterusan masih dikeluarkan oleh Met Malaysia. Orang awam diingatkan supaya sentiasa bersiap siaga. Dinasihatkan juga agar terus mengikuti perkembangan laporan cuaca yang dikeluarkan oleh agensi-agensi bertanggungjawab supaya kita dapat merancang sekaligus mengelak daripada kehilangan harta benda mahupun nyawa. Wow, terima kasih Syami di atas banyak juga yang kita kadang-kadang tak perasan kan. Bila benda-benda macam ni menyayat hati lah, tapi bila kita fikirkan balik, sebab itulah dalam setiap kepayahan, di sebalik kepayahan, di situ ada keindahan insya-Allah. Dan keindahan macam Zaid katakan dari awal Borak Kopitiam tadi, kemanisan yang kita dapat lihat sekarang ni adalah betapa bersatunya kita semua sebagai atau warga negara Malaysia. Baik, sekarang ni seperti yang Fiona katakan tadi, kita ada bersama dengan kita sukarelawan banjir yang kita dapat panggil, tak dapat panggil dekat dalam studio tapi kita video call dengan dia, Cik Mas Imran Adam. Assalamualaikum. Hello, selamat pagi. Selamat pagi Mas Imran. Okey. Ada. Okey, hello, selamat pagi Mas Imran. Dengar tak kami di studio? Okey, tak apa. Kita boleh cuba dapatkan dia nanti dengan mungkin dengan panggilan telefon kalau possible. InsyaAllah. Jadi mungkin kita nak tanyalah penonton-penonton kita Borak Kopitiam yang sedang menonton kita sekarang. Mungkin anda ada pengalaman, mungkin anda juga mangsa yang turut terjejas dengan bencana banjir ni, atau mungkin ada saudara mara atau sahabat-sahabat terdekat yang terkesan. Anda boleh kongsikan dengan kami pengalaman-pengalaman anda atau pengalaman mereka. Kita akan bacakan live di Borak Kopitiam. Sebab kita nak tahu, dalam setiap kepayahan orang boleh jadi pengajaran untuk kita. Dalam setiap cerita orang boleh jadi inspirasi untuk kita. Betul Fiona? Dan juga bagi mereka yang ada keinginan nak membantu, tak kisahlah dari segi nak memberi bantuan dari segi baju, pakaian, keperluan harian, makanan dan sebagainya. Anda jangan pergi beli sendiri dulu, lepas tu pergi hantar. Dapatkan maklumat terlebih dahulu. Sebab setiap tempat pemindahan tu mereka memerlukan barangan yang berbeza. Sebab menurut pengalaman Fiona pernah bertanya dengan orang, ada setengah tempat mereka mempunyai pakaian yang terlalu banyak, makanan tidak cukup. Tapi ada tempat lain pula pakaian tidak cukup, makanan pula terlalu banyak. Jadi kita nak elakkan pembaziran ataupun tercetusnya macam barang-barang yang tidak diperlukan terlalu banyak di tempat tersebut. Lebih baik kita bertanya dulu dekat kawasan yang kita nak mendemakan barang, kemudian baru kita lakukan pembelian dan sebagainya dan hantar ke kawasan tersebut. Betul. Dan selain itu juga sekarang ini antara bantuan yang diperlukan, kita boleh tanyakanlah kepada Mas Irwan tadi. Mas Imran, maaf. Mas Imran yang berada di Shah Alam sekarang. Mas Imran. Dengar Mas? Okey. Dengar Mas pula. Dengar. Dengar. Okey, kita nak panggil Mas Imran ke nak panggil Imran je? Panggil Imran aja pun boleh lah. Okey, kita nak tahu Imran sekarang ni berada dekat mana ni? Sekarang ni kami berada di Pejabat Ikram Selangor. Pejabat Ikram Selangor lah pagi ni. Sebelum kami nak memulakan misi pagi ni kami akan memulakan misi lah. Jadi sementara tu kami akan berkumpul di sini. Lepas tu kami akan masukkan barang-barang ni semua di dalam 4x4, 4x4. Lepas tu kami akan bergerak lah. Untuk hari ini kami tumpukan untuk menghantar sumbangan barangan. Macam semalam tu kami mencuci rumah penduduk. Hari ini memang kami tumpukan untuk menghantar sumbangan lah hari ini. Okey, kalau semalam macam Imran katakan tadi, semalam bantu cuci rumah penduduk dan hari ini nak bagi bantuan keperluan asas dan sebagainya.
Kiranya dah berapa lama dah? Kira sejak bila mula membantu mangsa-mangsa banjir ni? Okey, kita kalau ikut sebelum-sebelum ni memang dah banyak misi kita buat lah. Tapi yang terbaru ni, pada hari Selasa dan Rabu baru-baru ni, kami ke Kuantan lah. Pihak kami dengan bekerjasama dengan MyCare, kami ke Kuantan selama 2 hari. Kami menghantar sumbangan, lepas tu kami ada mencuci rumah penduduk lah di Kuantan. Jadi pada hari Jumaat baru-baru ni, kami terus melancarkan lagi satu misi lah. Kami ke Selangor pula. Kali untuk ke Selangor ni, kami selama 3 hari lah, 3 hari 2 malam lah untuk di Selangor ni. Kalau kita tengok macam Imran dah beberapa hari ni membantu mangsa banjir kan, dan pergi ke beberapa tempat. Mungkin Imran boleh kongsikan apa yang Imran nampak dengan mangsa-mangsa banjir ni dengan kawasan sekeliling ni. Apa yang kita nampak ni, kalau boleh mereka di luar sana tu, kalau ada masa ke lapangan tu, yang penting kita nak bantu mereka membersihkan rumah tu. Sebab memang nak membersihkan rumah tu, kalau setakat 2-3 orang tu memang tak sempat lah. Pasal lumpur tu yang tebal, lepas tu dengan barangan-barangan yang rosak. Jadi kita nak kena pindahkan barangan-barangan tu semua keluar. Lepas pindahkan tu, nak bersihkan lumpur-lumpur tu semua. Lepas tu peralatan-peralatan rumah yang mana masih boleh dicuci. Itulah kalau boleh kita tunjukkan semangat keluarga Malaysia ni. Kita beramai-ramai pergi membantu mereka-mereka yang di luar sana tu untuk kalau kita tengok beberapa tempat yang kita pergi ni, memang selepas kita datang ni, bila ada sukarelawan sampai tu, mereka akan orang kata macam merasa lega lah. Ada pihak lain yang sama-sama merasa apa yang dirasa tu, lepas tu kita dapat sama-sama bantu mereka tu. Memang saya tengok memang selepas kita nak balik tu, memang mereka akan mengukir senyuman lah. Okey, macam hari ni Cik Imran dan tim akan turun memberi keperluan dan sebagainya kan. Macam mana kita nak tahu sebab ramai yang turut tampil membantu, dan bagaimana agaknya untuk memastikan bantuan-bantuan yang diberikan tu berguna. Sebab kita tak nak berlaku pembaziran. Ada tak mungkin tips atau cara yang mungkin Imran boleh kongsikan kepada kita? Macam kami bekerjasama dengan MyCare, dengan Ikram Selangor juga. Jadi sebelum kami datang ke sini, pihak Ikram ni akan menjalankan satu survey lah di sini. Mereka akan kenal pasti mana tempat yang kita nak pergi, mana untuk sumbangan, mana tempat yang perlu kita pergi, rumah mana yang perlukan bantuan. Jadi selepas dah dapat data-data tu semua, jadi itu yang kami terus turun ke sini lah. Maksud bila sampai tu kami dah tahulah mana tempat yang nak dituju, mana rumah yang perlu dicuci. Macam tu. Dia lebih memudahkan. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada Mas Imran Adam yang sudi bersama kita di awal pagi ini dan berkongsi begitu banyak info-info ya, dan tahniah kepada para sukarelawan semua yang telah pun bertungkus lumus untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Terima kasih. Itulah. Saya nak sikit ucapkan, kita juga nak ucapkan sikit terima kasih kepada Kelab Triathlon Johor yang sudi menaja 10 biji triathlon dalam untuk misi ini. Lepas tu MyCare, Ikram Johor, Ikram Selangor dan yang lain-lain itulah sukarelawan. Okey. Baiklah, terima kasih. Semoga segala urusan dipermudahkan, Cik Imran. Alright. Okey, itu dia. Itu salah seorang yang turut bersama turun padang dan kita nak ajak kepada semua yang mungkin ada masa turunlah pada tolong membantu. Sekarang mereka semua sangat memerlukan tenaga kerja untuk bantu kemas-kemas rumah semua. Baik, sekarang ni saya ada satu benda nak kongsikan juga, Fiona. Okey. Bila cakap benda ni lapar ni, memang lapar cerita pasal benda ni kan. Alright, sekarang ni kita nak bagi tahu di mana kebergantungan kita pada perkhidmatan penghantaran makanan telah meningkat secara mendadak sepanjang 2 tahun ini, dan disebabkan oleh sekatan pergerakan suatu pandemik khususnya. Dan baru-baru ni kajian untuk memahami dengan lebih lanjut mengenai cita rasa rakyat Malaysia dalam pemilihan khidmat penghantaran makanan menunjukkan bahawa 8 daripada 10 orang memilih Domino's sebagai pizza idaman disebabkan penghantaran yang cepat dan pizza yang sampai tepat masa dan masih panas. Jom kita tonton video ni. Hai, saya Razif dan hari ini saya akan turun padang untuk mengetahui apa pendapat anda tentang penghantaran makanan.
Pernahkah anda memesan servis penghantaran makanan? Yes, definitely. Pernah? Yo, who wouldn't? Apakah masalah yang anda hadapi semasa menggunakan servis tersebut? The food can get cold, probably because the poor guy has to drop off a few places before reaching our area. Yang kita order lain, yang dapat tu lain. The water spills and all those. The temperature when it arrives. And you want sauce. Just give you 2 packets, 1 packet, usually not enough. Not hot enough, yeah. It's gotten cold. Waiting time sometimes can be very long. Lack of riders. Things getting delayed, cancelled. Order are not available. Usually you get all the accidents or spillage. Berapa lamakah anda biasa menunggu sebelum makanan anda tiba? 45 minutes. 45 minutes. 45 minutes? I think up to an hour max. Half an hour to 40 minutes. Berapa lamakah tempoh masa menunggu yang paling ideal? 30 minutes. Less than 30 minutes. Nothing more than half an hour. Berapakah kos penghantaran yang anda sanggup bayar? 4块钱5块钱 OK 的。 2 hingga 5 ringgit is okay lah. If free it'd be better. 如果有免费的 delivery， 我会用免费的 delivery。 Jika anda menjemput tetamu ke rumah, servis penghantaran makanan yang manakah anda biasanya pesan? Kalau untuk anak-anak, pizza lah biasa. Pizza okey lah. Kalau saya pizza lah. Pada pendapat anda, jenama F&B yang manakah memberi diskaun dan tawaran pakej terbaik? It's always Domino's, you know, wholesome, simple pizza. Domino's? I would go for Domino's. Blue and the red. Domino's. Biasa ambil Domino's lah. Domino pizza. Domino's sebab baru lepas makan Domino's tadi. Domino's Pizza telah membuat penghantaran pizza menyelerakan yang dibakar dengan sempurna selama lebih 2 dekad dengan jaminan penghantaran kurang 30 minit ke pintu rumah anda. Dan Domino's merupakan pilihan ketara dalam kalangan penggemar pizza disebabkan kepakaran penghantaran percuma seluruh Malaysia yang cepat, selamat dan sememangnya percuma. Domino's, pakar penghantaran pizza anda. Zack, tahu tak sekarang Tahu what tak time is dalam it? dia bertakung kan sebenarnya. You know what time is it? What time? To order. Order, Commercial break. Kita Okay, kita jumpa rehat dulu. selepas ini. Desember lalu, bah yang luar biasa telah melanda di kawasan yang jarang-jarang ditimpa bencana alam ini. Yang teruk terjejas adalah Lembah Kelang, terutama Taman Sri Muda Shah Alam Selangor. Difahamkan air mula memasuki kawasan perumahan ini selepas 24 jam mengalami hujan lebat. Ia bertukar dari paras rendah ke paras tinggi dalam tempoh beberapa jam sahaja. Setahu saya sebenarnya banjir di Sri Muda ini adalah kali yang pertama yang banjir besar yang meningkat air yang paras 8 kaki ke 9 kaki, ada tempat 10 kaki, ada tempat mengikut keadaan. Jadi ini adalah paling besar. Yang sebelum ini yang saya ketahui dua kali sudah berlaku. Sebelum ini hanya paras lutut dan paras peha paling tinggi. Menurut laporan setakat 24 Disember, 11 mayat ditemui di Taman Sri Muda. Ada yang meninggal kerana lemas dan ada yang disebabkan sakit. Okey, duduk. Hujan lebat berterusan selama beberapa hari menyaksikan banyak kawasan di Selangor dinaiki air. Antara kawasan teruk dilanda banjir adalah Pekan Batu Lapan Hulu Langat di Mukim Kampung Jawa Selangor. Rohana Mahfuz antara penduduk Sungai Lui yang rumahnya hilang di bawah arus pada malam hari kejadian. Kediaman yang dimiliki sejak lebih 50 tahun lalu hilang sekelip mata selepas dilanda bah Sungai Lui yang mengganas berikutan hujan lebat selama 2 hari. Benda tu berlaku saya tak nampak sebab saya duduk atas tu, dah pindah ke atas rumah kuning tu.
Dan terlindung dekat pokok ni, tak nampak lah memang kan. Lepas tu malam, api tak ada, gelap. Cuma dengar bunyi lah dalam pukul antara 12.01 macam tu lah. Dengar bunyi pokok tumbang. Lepas berselang beberapa minit, dengar bunyi pruk. Saya kata habislah rumah saya. Saya agaklah rumah tu dah roboh kan. Seksyen U2 Shah Alam yang terletak kira-kira 50 km dari Hulu Langat turut menerima nasib yang sama. Hujan lebat berterusan menyebabkan kawasan perindustrian ringan di Taman TTDI Jaya ini dinaiki air setinggi hampir 2 meter. Bagi pengusaha kedai membaki dan menjual motosikal terpakai, Zulkifli Saleh, walaupun sering berhadapan dengan risiko banjir hampir setiap tahun, mereka tidak menyangka ia menjadi seburuk seperti yang berlaku 18 Disember lalu. Memang tak sempat nak ambil apa semua. Tak sampai dalam 15 minit. Air terus naik, memang mendadak punya, memang betul-betul cepat lah. Kita orang pun tak sempat nak prepare apa-apa, nak kemas apa pun tak sempat. Hanya sempat bawa masuk segelintir motor je kat dalam ni. Lepas tu kita orang selamatkan diri lah. Kalau kita tengok kan dari segi ketika time-time bencana ni semua, antara agensi-agensi penting yang akan bersama dengan kita bagi membantu kita adalah contohnya seperti NADMA. Dan sekarang ni kita cukup bertuah pada hari ini sebab kita membawa tetamu yang cukup istimewa, yang cukup penting daripada NADMA, iaitu kita ada Datuk Khairul Syahril Idris bersama kita selaku Timbalan Ketua Pengarah Pasca Bencana NADMA untuk berkongsi sedikit info tentang bencana yang baru-baru melanda negara kita ni. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi, Zack. Selamat pagi, Fiona. Terima kasih kerana menjemput NADMA dalam sesi ini untuk memberi sedikit penerangan berkaitan dengan apa yang terjadi dan peranan NADMA dalam pengurusan bencana banjir yang berlaku ketika ini. Okey, mungkin Datuk boleh berkongsi sedikit terlebih dahulu mengenai dengan peranan NADMA bagi pengurusan bencana seperti banjir ini. Okey, terima kasih. NADMA bekerja berdasarkan kepada satu dokumen yang kita namakan sebagai Arahan MKN nombor 20, iaitu berkaitan dengan dasar dan mekanisme pengurusan bencana negara. Jadi ini merupakan satu dokumen yang penting yang menjadi asas kepada punca kuasa dan juga tindak balas NADMA berkaitan dengan pengurusan bencana keseluruhannya, bukan sahaja pada banjir ketika ini. Dalam masa yang sama, dokumen itu juga adalah satu dokumen yang memberi penerangan dan juga menyatakan tentang tanggungjawab agensi-agensi, NGO, syarikat swasta, kerajaan-kerajaan negeri dalam pengurusan bencana secara keseluruhannya. Jadi ini merupakan satu dokumen yang telah diguna pakai sejak 2012 bagi menangani perkara-perkara berkaitan dengan bencana. Jadi berdasarkan kepada apa yang termaktub di dalam arahan MKN nombor 20 berkenaan, NADMA telah dipertanggungjawabkan sebagai agensi peneraju utama dalam pengurusan bencana atau bencana negara. Ini termasuklah perkara-perkara yang berkaitan dengan penggubalan dasar, pengawasan pelan tindakan, hala tuju dalam pengurusan bencana. Jadi ramai yang keliru tentang peranan NADMA sebenarnya. Kita bukan satu agensi responder, tetapi merupakan satu pembuat dasar berkaitan dengan pengurusan bencana keseluruhannya di Malaysia. Jadi itulah peranan NADMA. Okey. So mungkin boleh relate dengan soalan seterusnya di mana apabila banjir melanda, bagaimana NADMA melihat permasalahan ini dari segi bantuan yang lambat diberikan dan kejadian sebenar yang berlaku? Okey, terima kasih Zack. Jadi memang kita akui terdapat beberapa kelemahan dari segi komunikasi pada pengelolaan banjir bencana, terutama sekali yang berlaku di Selangor. Tetapi ini disebabkan oleh beberapa perkara. Satu ada hujan yang terlampau lebat yang tidak dijangkakan dan paras air juga telah meningkat dengan begitu cepat. Dalam masa yang sama, berdasarkan kepada pengalaman yang lepas, berdasarkan kepada data-data saintifik dan juga perkiraan-perkiraan yang telah dibuat oleh agensi-agensi yang berkaitan, kita dapati bahawa ini apa yang terjadi di Shah Alam terutama sekali adalah satu yang di luar jangkaan. Dan ada juga yang mengikut Jabatan Meteorologi, ini hujan yang turun pada malam itu bersamaan dengan hampir 30 hari hujan
dan turun pada satu ketika yang pendek. Jadi disebabkan oleh itu mungkin ada beberapa masalah dari segi komunikasi, dan kita perlu juga peringat dalam tempoh krisis di mana-mana negara juga terdapat isu komunikasi dan beberapa komplikasi yang lain dalam menguruskan bencana, terutama sekali dalam tempoh 24 jam hingga 72 jam yang pertama. Dalam masa sama, jika kita lihat dari segi arahan nombor 20 tadi, peringkat pengurusan bencana kita adalah terbagi kepada 3 peringkat, iaitu peringkat yang pertama yang mana jika sesuatu banjir atau bencana berlaku, ianya perlu diuruskan oleh jawatan kuasa pengurusan bencana di peringkat daerah yang dipengurusikan oleh pegawai-pegawai daerah. Jadi apabila berlakunya sesuatu banjir atau bencana, ianya perlu diuruskan di peringkat daerah untuk memastikan bahawa tindakan awal dapat diberi kepada rakyat yang terbabit. Jadi di permulaan sesuatu bencana adalah amat penting bagi jawatankuasa pengurusan bencana daerah untuk bertindak. Dan dalam masa sama, jika ianya menjadi lebih besar, perkara ini akan diangkat kepada jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat negeri yang dipengurusikan oleh setiausaha kerajaan negeri. Jadi setiausaha kerajaan negeri ini akan bertanggungjawab untuk memobilisasikan semua jentera-jentera kerajaan, semua aset-aset yang diperlukan untuk membantu mereka-mereka mangsa-mangsa yang terperangkap ataupun terkesan dalam bencana banjir. Terutama sekali dalam contoh ini adalah di Selangor. Dan apabila situasi menjadi lebih besar dan tidak dapat dikendalikan ataupun memerlukan aset-aset ataupun bantuan daripada peringkat yang lebih tinggi, iaitu di peringkat persekutuan, dan masalah isu ini akan diangkat kepada jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat pusat yang disekretariatkan oleh NADMA. Jadi di sini bantuan di peringkat persekutuan akan dimobilisasikan. Jadi berbalik kepada persoalan yang dibangkitkan oleh Zack tadi. Jadi jika ada sebarang komplikasi di setiap salah satu daripada peringkat ini dan akan berlakunya isu berkaitan dengan kelambatan bantuan yang telah disebutkan. Tapi dalam masa sama, saya juga ingin nyatakan bahawa semasa hari berkenaan ada beberapa masalah dari segi untuk mengakses kepada kawasan-kawasan yang terlibat. Ini disebabkan oleh banjir seperti yang sebut tadi, paras air yang meningkat dengan secara mendadak. Dan dalam masa yang sama, dari segi pergerakan disebabkan oleh bentuk banjir berkenaan, ada kawasan yang boleh dilalui oleh lori, ada kawasan yang tidak boleh dilalui oleh lori, dan ini menyebabkan pergerakan ataupun penghantaran bot-bot penyelamat tergendala sedikit. Datuk, ada satu soalan kita nak tanya juga. Mungkin bagi penonton kita kat rumah ataupun dekat dalam studio ni, mereka tak berapa mengetahui apakah antara persediaan yang dilakukan oleh pihak NADMA, okey, dari sebelum, semasa dan selepas berlakunya banjir. Mungkin Datuk boleh berikan sedikit. Terima kasih. Jadi seperti mana yang saya sebut tadi, antara tugasan NADMA yang utama adalah untuk menggubal dasar-dasar dan hala tuju berkaitan dengan pengurusan bencana secara keseluruhannya. Jadi untuk menjawab soalan Fiona tadi, persiapan untuk menghadapi suatu bencana ini berlaku sepanjang masa, sepanjang tahun. Kita telah mengadakan perbincangan dengan pihak-pihak yang berkaitan, dengan agensi-agensi berkaitan, dengan NGO, dengan kerajaan-kerajaan negeri, bagaimana untuk menghadapi banjir yang akan datang. Jadi persiapan ini bukan sahaja persiapan semasa berlakunya banjir, tetapi ianya telah pun dilaksanakan sepanjang tahun dan sepanjang masa. Ini termasuklah dengan menggubal dasar-dasar, hala tuju, strategi yang bersesuaian untuk menghadapi sesuatu bencana. Jadi adalah tidak begitu tepat untuk menyatakan bahawa persiapan bencana ini hanya berlaku apabila banjir atau banjir itu terjadi. Jadi ianya satu proses yang sentiasa berterusan dan akan sentiasa dikemaskinikan. Baik, jadi kalau kita lihat bila berlakunya bencana banjir ni, ramai yang turun padang untuk memberikan bantuan dan sebagainya kan. Dan
Khususnya bagi penonton-penonton kita pun nak tahu, orang di luar sana pun nak tahu apakah bantuan yang diberikan bagi mengurus bencana ini dari NADMA khususnya. Okey, terima kasih Zack. Dia bergantung kepada situasi di sesuatu kawasan. Mungkin ada kawasan-kawasan itu memerlukan sesuatu barangan lebih berbanding dengan barangan yang lain. Berdasarkan kepada pengalaman kita menjaga ataupun melihat situasi banjir ketika ini, ada setengah tempat tu memang seperti Zack menyatakan tadi, terdapat limpahan barangan tertentu sehingga melibatkan pembaziran. Dan ada satu kawasan tidak menerima bantuan yang sepatutnya melalui bantuan NGO ini. Apa yang perlu adalah dari segi penyelarasan. Apabila orang-orang perseorangan, NGO datang untuk memberi bantuan, ianya perlu diselaraskan di peringkat mengikut mekanisme yang sedia ada adalah di pejabat-pejabat daerah, yang mana mereka lebih arif tentang kawasan manakah yang memerlukan bantuan, apakah bentuk bantuan yang patut diberikan dan cara yang terbaik untuk menghantar bantuan berkenaan. Jadi dari segi situlah, jika mekanisme yang kita gunakan sekarang ini ianya perlu diselaraskan oleh NGO, oleh orang perseorangan untuk dengan pejabat daerah sebagai pengurusi jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah untuk pastikan bahawa barangan yang diberikan, bantuan yang diterima ataupun yang hendak dihantar adalah betul-betul memberi manfaat kepada mangsa-mangsa. Jadi kita nak elakkan perkara-perkara yang lain seperti mungkin isu-isu keselamatan kepada NGO, sukarelawan-sukarelawan jika mereka pergi tanpa dikoordinasikan di peringkat pejabat daerah. Baiklah, terima kasih Datuk kerana sudi datang ke set kami untuk berkongsi begitu banyak info-info yang penting kepada penonton kita dan juga kita yang ada di sini. Harap anda semua dapat nasihat dan juga info-info yang telah pun dikongsikan seperti tadi. Betul. Jadi macam tadi kita dapat borakkan tentang berkenaan dengan banjir di Selangor. Sekarang ni kita nak bawakan penonton-penonton untuk kita sama-sama tengok apa yang telah disediakan oleh sahabat kita Kokok untuk banjir di Pahang. Betul, jom. Siapa sangka bencana banjir yang melanda memberikan 1000 kesan buat semua mangsa. Jadi, sukarelawan yang terdiri daripada anak-anak jangka Pahang mengambil inisiatif untuk memberikan bantuan buat mereka yang memerlukan. Okey, barang-barang ni semua adalah sumbangan daripada warga jengka, penduduk jengka yang merupakan pampers, barangan keperluan makanan kering, ada juga makanan basah seperti beras, bawang apa semua yang berjaya dikutip pada hari semalam. Dalam satu hari tim ni berjaya mengumpul lebih kurang 8 tan muatan barang-barang yang kita muatkan dalam 2 biji lori dan 5 biji halak. Okey bang, bagi bang. Okey, misi kami bermula di sini iaitu di Taman Bukit Cermin. Jadi kami akan mengangkut barang-barang menggunakan sampan-sampan ataupun bot yang telah disediakan oleh pihak sini. Okey, kami sekarang ni dalam perjalanan misi menghantar bantuan ke Kampung Gantuk. Kampung Gantuk yang berhampiran dengan Sungai Semantan, iaitu dalam daerah Mentakap sini. Kami dah sampai di Kampung Gantuk menghantar bantuan-bantuan yang diperlukan di sini yang telah terputus hubungan dengan pihak luar selama 3 hari. Di Kampung Gantuk ni bilangan keluarga lebih kurang seramai 100 orang. Ada orang tua, ada orang muda, ada kanak-kanak yang memang amat memerlukan bantuan daripada luar sana, yang mana mereka amat memerlukan barang-barang seperti pampers, air minuman, barang makanan kering, yang mana untuk keperluan jangka pendek inilah. Ternyata dengan kehadiran bantuan ini, sekurang-kurangnya terlihat senyuman di wajah mereka. Moga bantuan yang dihulurkan ini mampu mengurangkan beban mangsa yang terlibat. Kami simpati bang apa yang berlaku ni. Ni ada sedikit daripada sukarelawan anak jengka bang. So kami ucap takziah lah bang atas apa yang berlaku ni. Abang banyak-banyak lah sabar. Bang agak-agak berapa tinggi ni bang air naik ni bang? Tinggi
Kalau dalam rumah tu memang ampuh kepala lah. Ampuh kepala lah. Kalau ikut kan boleh nampak dia punya garisan air tu. Itulah tingginya. Mana kalau kita duduk situ memang lebih kurang 2 jengkal ke atas lagi kepala kita. Ni daripada hari Sabtu tadi ke bang? Dia start mulai Ahad. Oh, hari Ahad. Sebab kalau ikut Tok Empat dekat tadi dia dah mula hari Sabtu. Hari Sabtu dah mula. Maknanya apa hari Ahad lah. Hari Ahad dah malam tu dah penuh. Masa tu hujan ke dah? Tak hujan. Tak hujan lah ya. Tapi air naik tu kan. Terima kasihlah kepada yang membagi sumbangan ni, dan kampung ni menghadapi banjir yang amat besar pada tahun ni. Kebanyakan penduduknya rumahnya kebanyakannya habis tenggelam yang tak nampak harta. Rumah kami ni terselamat disebabkan 2 tingkat, daripada bawah ke atas ni 13 kaki pun pencecah air. Bayangkan rumah penduduk yang lagi rendah pada ni. Ini pertama kali banjir yang agak besar lah. Sebelum ni ada yang besar tapi tak sampai ke rumah lah. Kali ini ramai yang terlibat yang kena lah banjir di kawasan lorong Haji Tahir Kampung Gantuk ni. Yang mungkin melibatkan 100 orang warga lah. Jadi dengan kehadiran sukarelawan daripada Jengka, saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyaklah atas sumbangan mereka. Saya berdoa semoga sumbangan ini diberkati oleh Allah dan kami menerimanya dengan hati yang terbuka lah. Dan kalau secara keseluruhannya memang kita amat simpatilah dengan nasib-nasib yang menimpa penduduk khasnya penduduk kampung Gantuk dan juga kampung Sungai Beringin. Bukan banjir yang dipinta, kita hanya insan biasa. Mungkin ini satu hikmah buat kita semua. Untuk semua mangsa banjir, moga dipermudahkan segala urusan dan terus kuat, insya-Allah. Betul. Itulah dia banjir sebenarnya dekat social media. Sebelum ni kita nampak dekat Selangor je kan. Sebenarnya berlaku di beberapa negeri yang lain juga, antara yang teruk terkesan adalah negeri Pahang. Dan sekarang ni kita berkesempatan untuk membawa seorang mangsa banjir, bukan dekat dalam studio tapi bersama kita di atas talian. Okey, kita ada Kak Ros ya yang akan bersama dengan kita, yang akan beritahu kita keadaan semasa di sana macam mana. Dan kita nak ucapkan hello Kak Ros, selamat pagi. Selamat pagi. Kak Ros ada di Hulu Langat ya? Ya, di Taman Seri Nanding Hulu Langat. Taman Seri Nanding tu tempat tinggi juga tu. Macam mana keadaan sekarang Kak Ros? Saya tahu sedang lalui cabaran yang luar biasa. Sekarang dah clear dah CCTV. Rumah sangat terjejas ke macam? Kak Ros dengar? Kak Ros dengar tak? Rumah memang teruk terjejas, totally lost habis. Okey. Kak Ros, mungkin Kak Ros boleh kongsikan bersama kami di sini keadaan semasa masa banjir melanda tu macam mana? Mula memang kita tak jangka kan banjir tu seteruk macam tu. So just kita orang pindahkan kereta saja ke atas ke tempat tinggi. Tapi bila dah tengok makin teruk and then jiran-jiran pun dah suruh pindah semua, kita orang cuba nak datang balik, ambil dokumen tak boleh masuk dah sebab air dah separas pinggang. Kemudian dalam pukul 4.30 macam tu dah tinggal nampak bumbung rumah kita orang sahaja. Lepas tu dah tak boleh buat apa. Bila pagi tu kita just tengok je dari rumah tu tenggelam macam tu je. Tinggal nampak bumbung saja, yang lain dah tak ada, tak boleh nak buat apa-apa, just tengok je macam tu. Habis. Kak Ros, nak tanyalah, sewaktu banjir air naik kan, yelah air naik secara mengejut kan. Kita nak tahu tindakan yang paling cepat Kak Ros buat pada ketika itu, dan mungkin siapakah orang-orang terdekat di situ? Adakah keluarga semua ada ke ataupun macam mana Kak Ros? Semua orang ada kat luar sebab bila nampak dah air naik separuh lutut dah sikit tu, kita orang dah pindahkan kereta dulu. Yang penting kita pindahkan kereta dulu. Lepas tu bila nak balik, bila tengok dah air makin lama makin naik sebab cepat sangat kan. So anak saya cuba nak pergi ambil dokumen, dah tak boleh masuk sebab dah separuh pinggang. Maksudnya dokumen semua dah tak boleh diselamatkan? Dokumen semua dah basah semua bila kita masuk sebab kita dokumen kita biasanya kita akan letak di atas almari. Almari kan tinggi dekat bumbung. Tapi
tak boleh juga, tak selamat juga sebab bila tengok air makin naik sampai subuh tu dah tengok dah tinggal bumbung saja yang nampak. So memang totally lost semualah. Macam mana dengan keadaan sekarang Kak Ros? Sekarang dia dah clearkan sikit tak, cuma sampah terlalu banyak and then longkang-longkang tu, longkang belakang rumah, longkang memang tersumbat dengan lumpur lah. Sebab dia orang baru bersihkan lagi kan. Lumpur-lumpur dekat longkang tu masih banyak lah, masih tersekat macam tu. Kak Ros, macam mana kerjasama yang diberikan? Kira selain daripada keluarga, memang sukarelawan turun bersama untuk membantu Kak Ros dan keluarga kemas rumah? Sukarelawan memang ramai. Macam 2 hari ni, hari cuti memang sangat ramai sukarelawan sampai jam teruk kat sini. And then keluarga, adik-beradik semua datanglah tolong. Tapi diorang kena parking kat luar lah sebab tak boleh masuk kan. Alhamdulillah lah keluarga semua datang, yang dekat-dekat, yang dekat area Semenyih. Semua Shah Alam datang. Apa tu Kak Ros, kami harap, kami doakan agar akak sekeluarga sentiasa dipermudahkan urusan Kak. Saya tahu, kami di Tim Borak Kopitiam tahu, dan semua orang yang sedang menonton pun faham yang ini satu ujian yang sukar untuk ditempuh. Kalau kita yang kena pun belum tentu kita boleh kuat macam mereka-mereka yang menjadi mangsa ni kan. Baik, Kak Ros, satu je lah yang mungkin Kak Ros boleh kongsikan. Apakah yang terdetik dan terlintas di kepala Kak Ros sewaktu... Tak dengar sangat. Hello Kak Ros, dengar ke? Kak Ros, dengar ke? Okey. Lori musik. Okey, Kak Ros dah boleh dengar dah. Okey. Kak Ros. Lori sampah tengah lalu kan apa dia? Okey, mungkin Kak Ros boleh kongsikan apakah yang terdetik di kepala Kak Ros sewaktu air tiba-tiba naik. Apa yang benda pertama yang bermain di fikiran Kak Ros pada ketika itu? Bukan. Tak jelas sangat sebab tak clear sangat. Okey, Kak Ros ni Zack tanya masa ketika air naik tu apa yang terlintas dekat pemikiran Kak Ros? Apa yang Kak Ros fikirkan ketika tu? Yang terlintas semua saya dengan anak-anak memang kita orang terlintasnya itu saya dengan anak-anak memang itu yang kita pentingkan. Lepas tu kereta, lepas tu dokumen penting. Tapi macam mana kan dokumen tu tak dapat nak dia terlintas macam tak tahu nak cakap macam mana apa cerita macam-macam fikiran sebab first time teruk macam ni kan. Jadi macam tak boleh nak fikir langsung, macam black out semua, blank semua, tak tahu nak buat apa. Baik, Kak Ros, okeylah jadi apa-apa. Macam nak kata blur pun blur juga lah, tak tahu sebab tengok air naik tu just tengok je macam tak tahu dia nak buat apa, macam mental block tu. Betul. Allah. Tapi Kak Ros tabah Kak Ros, kuatkan diri dan kami. Alhamdulillah setakat ni dengan sokongan saudara mara, dengan sokongan semua orang kawan-kawan, alhamdulillah lah masih tabah lagi lah. InsyaAllah. Semua ini ujian Allah kan. InsyaAllah, insyaAllah. Semoga dipermudahkan segala urusan Kak Ros. Bukan saja Kak Ros, semua jiran tetangga, semua yang affected, yang sedang menonton kita sekarang ni. Kami doakan semoga Tuhan sentiasa memberikan rahmat dan mempermudahkan segala urusan kalian semua. InsyaAllah. Terima kasih Kak Ros. Tolong prihatin dekat kami. InsyaAllah. Terima kasih banyak Kak Ros. Baiklah, sekarang ni jom kita beri laluan kepada segmen Jom Masuk TV. Let's go. Abang, akak, sayang semua, simpan segera nombor yang tertera. Hai, saya Aufa Akilah, pengasas Royce A. Pada hari ini datang ke TV3 ingin memperkenalkan barisan produk di bawah Royce A yang sedap, berkualiti, pasti gembira. Royce A mempunyai produk viral iaitu Bijirin Crunch Onde-Onde yang kami proses sendiri, asli dari Batu Pahat. Bijirin Crunch Onde-Onde merupakan yang pertama dalam Malaysia. Tidak terlalu manis, sedap, berkualiti, pasti gembira. Bijirin Crunch Onde-Onde dengan harga yang sangat berpatutan, RM16 sahaja sebalang, boleh dimakan dan sesuai untuk seisi keluarga. Produk Royce A pernah terjual 30,000 balang dalam masa 2 minggu.
Pada hari ini, saya ingin membuka tawaran kepada semua untuk menjadi ejen Royce A dengan modal serendah RM165 sahaja. Tindakan pantas anda hari ini boleh mengubah hidup kita menjadi lebih baik. WhatsApp segera nombor yang tertera. Dan perkara lain yang paling best, pertama dalam Malaysia, ejen boleh lantik ejen. Mana nak dapat jadi ejen, boleh lantik ejen lain. Boleh dapat komisen pasif setiap bulan. Yang daftar ejen pada hari ini akan menerima percuma banting, woven bag, e-book 1000 ayat jualan power yang proven. Sesiapa yang nak kami bimbing formula buat RM1,000 dalam masa 1 minggu, boleh WhatsApp segera nombor yang tertera. Royce A, pasti gembira. Kembali bersama saya dan juga Zack. Kini berada di satu tempat yang berlainan. Bagi anda semua yang sukakan rancangan masak-masak ni, Fiona ada satu rancangan ni ingin wawarkan kepada anda, iaitu Masak Apa Tu. Minggu ini membawakan pasangan Isahan dan Ristina untuk menguji kehebatan mereka beraksi di dapur. 3 cabaran diberikan untuk melihat kemampuan pasangan ini mempamerkan bakat memasak masing-masing. Jadi saksikan Masak Apa Tu jam 11.30 pagi hanya di TV3. 50 markah awak dapat kosong. Pecah ayat dia. Tengok. Alright, itu dia. Itu tadi kalau Fiona wawarkan itu. Sekarang ni kita nak bagi tahu kepada anda yang biasa kalau bawa kereta pergi kerja, balik kerja dengar radio Hot FM, anda tidak asing lagi dengan apa tu mereka punya peraduan yang sedang berlaku. Betul. Pertandingan apa tu di mana Hot FM Radio Star. Dan sekarang ni bila segala benda yang telah dibuatkan challenge dan sebagainya, sekarang tinggal 5. Jadi hari ini di Borak Kopitiam kita bawakan kepada anda top 5 Hot FM Radio Star. Kita ada Dira, Dida, Adi, Ayu dan juga Irsyad. Selamat datang. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Tak ada nangis-nangis dah eh? Kita tengok kat social media nangis. Bila kita tengok muka-muka fresh yang kita seronok tahu tak? Kan? Okey, so untuk top 5 Hot FM Radio Star, kita nak tanya, kita tanya pada sana, belah kanan ke belah kanan? Sana dulu kan? Sana. Okey, kita tanya Adi. Adi, apa test yang paling Adi lah rasa senang untuk dibuat? Bagi saya, kita ada task hari tu, okeylah, pasal penyampaian radio semua pasal talk set kan. Kita kena prepare talk set, skrip. Saya rasa paling senang waktu tu is VO lah. Kita buat VO. Untuk baca, buat promo, untuk iklan VO tu. Sebab saya memang minat nak buat VO daripada dulu lagi. Okey, kita nak tanya dekat Dida. Dida, betul. Dida, betul. Okey. Jadi Dida mungkin boleh bagi tahu penonton kita, kenapa Dida layak jadi antara seorang finalis dalam ni? Sebab saya suka bercakap lah, itu yang paling best. Sebab you know, bila kita jadi penyampai radio ni, first, you kena ada info yang bagus. So kedua adalah cara you communicate dengan orang. So saya suka benda tu, dan bila kita buat benda tu dengan passion, kita boleh deliver dengan best. Best lah, seronok lah. Duduk dalam peti kan. Okey, Dira. Bila nama Dira dinobatkan sebagai top 5 top 5 untuk Hot FM Radio Star ni, apakah yang Dira rasa? Okey, sejujurnya dia memang macam speechless. Sebab dia macam pagi tu pagi yang sangat emosi. Kita orang ada 10 orang yang kita dah rapat walaupun seminggu, dan kita terpaksa tinggalkan 5 orang tu. Dia rasa macam kenapa tak boleh semua orang yang pergi. Tapi nak buat macam mana kan, perjalanan harus diteruskan. So kita bawa lah semangat kawan-kawan yang lain tu ke finale Hot FM Radio Star. Ini Ayu nama dia. Ayu, okey. Kita awal. Okey, Ayu, kenapa Ayu nak jadi penyampai radio? Okey, sebenarnya dia sometimes daripada kecil, kalau kita dah ada passion tu kan, kita selalu mendengar radio kan, dia somehow macam kita pun terikut sekali. Kita tahu, hai, nama saya Ayu. Kita macam rasa macam, kita pun boleh jadi penyampai radio juga kan. So macam, actually it's a passion lah. Passion lah sejak daripada kecil lagi. Ya. Tak adalah betul-betul yang into that. Tapi bila dah ada peluang ni, of course lah kita grab. Macam tu lah. Alright, Irsyad, orang terakhir kita tanya soalan paling salah. Kalau diberi peluang kan, untuk bawa sekali orang yang tersingkir bersama dengan awak, siapa yang awak nak bawa? Nak berapa orang? Seorang? Saya nak bawa
orang yang datang sikit, kawan-kawan yang datang sikit. Saya rasa saya nak bawa Putra Anwar. Putra Anwar. Okey, Sebab kalau dia menceriakan suasana saya lah. Suasana kami bagi-bagi. Okey, kalau antara Ayu, Dira dengan Dida, siapa yang awak rasa boleh jadi future wife awak? Apa? Tiba-tiba bukan salah saya. Jawab. Saya ambil yang dekat lah Haji. Alhamdulillah. Alright, saja put you on the spot. Tengok, spotting. Okey, sebenarnya kan satu soalan lagi Fiona nak tanyalah sebab macam kadang-kadang bila ada setengah orang mereka nak sangat join peraduan ni ataupun nak jadi sesuatu kan. Bila dah jadi sesuatu ataupun nak join menyesal pula, susahlah dan sebagainya. Pernah tak macam Adi sendiri? So Adi tengok I lama-lama ni, rasa macam ada jawapan. Adi pernah tak rasa menyesal join? Tak menyesal. So bagi saya macam inilah, macam semua orang pun saya tahu like semua orang memang ada passion, benda ni memang passion kan. So memang tak pernah menyesal. There's a days yang macam you akan rasa macam susah. Tapi benda tu yang actually kalau you buat betul-betul dia akan push you lagi. Cakap aku boleh buat. So saya tak pernah menyesal lah sebab kita hidup sekali, kita kena cuba semua benda. Macam korang semua kat sini kan, memang kalau sebelum masuk ORFM Star ni, memang MC kat luar ke? Kat rumah, selalu kat rumah sendiri. Depan cermin. Macam Adi kita tahu, Adi seorang pramugara, betul? Masih lagi ke atau dah? Tidak dah. Macam Dida? Saya tak ada langsung background yang MC ke apa semua tak ada. Dan macam mana tiba-tiba boleh join untuk join ORFM? Sebab itulah, sebab kita passion benda tu sebenarnya. And then bila kita drive seseorang kan, kita dengar iklan. selalu dengar. So, and then kita try, tak tahu pula boleh dapat. That makes me wonder penonton yang ada dekat rumah, ada tak yang macam Dida juga? Tengah bawa kereta, mereka cakap sorang-sorang, konon-konon macam jadi penyampai radio. Kalau ada, cuba komen sikit dekat ruangan komen. Mungkin kita boleh tengok sikit, ni siapa ni pun macam Dida ni kan. Geng-geng siapa geng-geng. Pun boleh jadi geng-geng macam tu kan. Okey, mungkin next soalan ni, sebab setiap peraduan, setiap pertandingan yang masukkan, mesti ada benda yang sangat susah, yang rasa macam tak boleh nak overcome, tak boleh nak selesaikan. Apakah antara cabaran yang paling mencabar bagi anda semua? Isyad atau Ayu jawab. Paling susah sepanjang pertandingan. Bagi saya, untuk kita buat benda yang biasa kita buat depan cermin, depan radio announcer macam Farah Fauzana, AG dan Fad, kita rasa macam nervous. Macam mana? Isyad ada tak idola yang daripada ORFM ni, tak kisah daripada dulu sampai sekarang yang Isyad? Saya daripada dulu memang minat abang AG lah. AG AG. Sebab dia memang pure penyampai radio. Nampaklah ni nampak macam AG dunia boleh lah. Ayu pula. Ya. Yang minat. Yang you really look up to. Dari dulu daripada kecil, daripada saya sekolah rendah, saya dengar kakak Farah Fauzana lah. Kak Farah Fauzana. And then tak sangka pula bila dah besar ni boleh jumpa dia depan-depan. Macam tu lah. Dia rasa macam 10 tahun kemudian boleh jumpa. Kat sini siapa paling muda lah? Saya tak ada kawan. Ayah, awak dua anak lah. Perasan. Dira 22, Ayu pun 22 and Isyad pun juga 22 tahun. Kalau macam sekarang, macam kita tahu kan, macam Eddie pramugara dan sebagainya, kerja. You guys study ke? Study. Isyad baru saja habis belajar. Ambil kau siapa dulu? Saya ambil pertanian perikanan. Pertanian perikanan. Pertanian perikanan. Elok lah tu, boleh mancing. Dalam hoti tu kena lah. Ayu? Ayu ada permanent job and then ada side job berlakon dengan hosting juga. Berlakon dengan hosting, dah biasa. Okey, satu soalan ni kita kena tanya ni. Okey, mungkin boleh bagi sedikit macam orang kata persiapan kepada mereka yang kawan-kawan jadi macam anda semua ni juga kan. Sebagai penyampai radio di era digital ni kan, adakah awak rasa awak dah bersedia dari segi mental dan fizikal untuk berdepan dengan segala komen-komen pedas di social media? Lagi-lagi yang akan membandingkan anda semua dengan antara barisan yang dah ada yang memang power-power. Mungkin Dira boleh apa yang Dira rasa kalau kita tak berada di kaca TV pun, kalau dekat belakang pun kita always akan ada kecaman dari kawan-kawan ke dari sesiapa saja. Memang tak boleh tutup mulut semua orang. Kalau bukan kawan Dira. Oh iya ke? Kena betulkan ayat tu. Bukan kawan. Tapi kadang-kadang boleh juga. Boleh. Tapi sebab kawan tu boleh naikkan semangat kita boleh pergi lebih jauh. Itu dia semangat yang kita kena bawa. Dida? Saya rasa benda tu benda yang kita kena cope lah. So saya tak ada masalah sebab bagi saya kalau kita buat dengan passion, kita bagi the best, kebaikan tu akan datang.
orang yang tak suka pun bila kita buat baik je, dia akan lama-lama akan okey balik. Positive So, mindset. yes, buat the best, be yourself, orang akan terima you. Okey. Jadi saya kira sampai 3 siapa nak jawab soalan ni angkat tangan tau. Kenapa anda sertai Hot FM Radio Star? 1, 2, 3. Okey, Ayu. Saya okey sebab mak saya dia dulu sangat saya masuk TV. So dia kata sekarang ada pertandingan macam ni kan. Boleh masuk TV. Cakap So, mak, hai mak. Hai mak. Ayu dah masuk TV. Hai ibu, hai abang. Ayu dah masuk TV ni. Terbaik Ayu. Best lah. Okey, tapi bila kita sebut tentang radio kan. Z paling nak dengar sekali salah seorang, kita ambil seorang lelaki, seorang perempuan lah. Talk set. Boleh tak? Talk set ringkas. Kita start dengan lelaki, siapa nak? Isyad ke Adi? Isyad boleh tak? Isyad. Okey, Isyad. Talk set. Pandang kamera ni boleh? Okey, pandang kamera ni buat talk set ringkas. Go. Hot FM, kini lebih muzik yang hangat bersama dengan saya Isyad hari ini. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Hari ini hari Minggu, selamat bercuti guys. Okey, jom kita stream dulu. Ini dia lagu pilihan anda di Hot FM, kini lebih muzik yang hangat. Okey, kalau wanita siapa? Dira? Boleh. Dida, Ayu, Dira. Boleh. Okey, Dira, go. Kamera? Which kamera? Okey, go. Hot FM, kini lebih muzik yang hangat. So hari ini Dira bersama Z dan juga Fiona yang menemani anda pada hujung minggu. Biasalah kita orang kena kerja hujung minggu ni bagi menceriakan hari korang. So yang nak keluar lunch sekejap lagi, hati-hati dekat jalan raya. Kalau apa-apa bolehlah komen dekat bawah tu makan kat mana hari ni. Mana tahu kita boleh join. So kita layan dulu lagu di Hot FM, kini lebih muzik yang hangat. Alright, terima kasih guys. Semoga banyak. Semoga Isyad, Ayu, Dira, Dida dan Ayu. InsyaAllah, doakan kami. Apa-apa sahaja, ingat, betulkan niat, fokus kenapa you guys buat benda ni. Semoga dipermudahkan perjalanan-perjalanan. InsyaAllah. Thank you. Juga tidak dilupakan untuk tetamu-tetamu kita pada hari ini dan juga penonton kita. Terima kasih kerana setia bersama kami. Kita jumpa lagi minggu hadapan, masa dan saluran yang sama. Saya Fiona. Bye. Bye.